Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan. Saya ingin memberikan komen tentang insiden laporan ataupun bantahan yang dibuat oleh jawatankuasa calon ataupun pegawai-pegawai calon Pakatan Harapan di Dun Sungai Kandis yang tidak berpuas hati dengan tindakan KTM dan returning officer di Dun Sungai Kandis itu, yang mana mereka mendakwa berlakunya perkara yang boleh diragukan berkaitan dengan penyeraan undi dan juga isu yang berkaitan dengan kehilangan 1,900 lebih undi yang tidak dikembalikan. Dan bila kita ada menonton video tuan-tuan, bila kita tonton video tu, bila wakil pacar ataupun wakil kepada calon membuat bantahan, returning officer tu menyalahkan KTM dan tidak mahu membuat pengiraan semula ataupun tidak mahu membuat checking semula, sebaliknya mengumumkan keputusan. Dan saya kira ini suatu yang amat serius tuan-tuan, kerana mana mungkin undi sehingga 1,900 lebih undi tidak dikembalikan. Kalau setakat ratus ataupun mungkin dalam puluhan mungkin ada pengundi-pengundi yang tidak bawa keluar undi itu, tetapi kalau sampai ribuan, hampir 2,000, itu menandakan sesuatu perkara yang tidak kena berkaitan dengan proses penyeraan undi itu. Malah dinyatakan juga oleh wakil calon itu bahawa semasa penyeraan pun ada insiden di mana undi itu disorokkan. Bila ditanya barulah dikeluarkan di celah-celah peti kotak penyeraan itu. Dan saya kira kita bukan sahaja, saya kira pihak Pakatan Harapan bukan sahaja meneliti ataupun buat komplain kepada Dun Sungai Kandis ini, saya juga mencadangkan di semua dun-dun yang majoriti kalahnya mungkin bawah 1,000 ataupun bawah 500, diharapkan pihak jawatankuasa wakil calon dan sebagainya membuat penyeraan semula berdasarkan kepada borang 14. Okey. Dan juga hendaklah ditalikan dengan jumlah keluar mengundi. Jadi memang petugas-petugas pacar memang diminta untuk merekodkan jumlah kehadiran pengundi di setiap saluran. Memang KTM dia ada borang 13, tetapi kita punya polling agent kita tak ada borang 13, tetapi memang kita mengarahkan polling agent supaya mencatat setiap pengundi yang datang dan menjumlahkan berapa pengundi yang masuk. Jadi kita tahu berapa jumlah pengundi yang masuk, mestilah tally dengan jumlah yang undi yang ada dalam borang 14. Termasuklah undi yang diperoleh oleh parti B, undi yang diperoleh oleh parti C atau parti A, B, C, dan campur dengan undi rosak. Jadi bila berlaku perkara yang meragukan di Dun Sungai Kandis ini, timbul di fikiran saya seolah-olah ada modus operandi, terutamanya di negeri Selangor lah, sebab Sungai Kandis ini berlaku terletak dalam negeri Selangor. Dan penipuan dan dakwaan yang dibuat oleh wakil calon Dun Sungai Kandis ini, suatu yang saya fikir tindakan yang berani lah. Kalau ada pihak SPR sendiri nak menyorokkan kertas undi seperti didakwa oleh petugas Pakatan Harapan itu, ini satu tindakan berani dan suatu tindakan yang sangat jijik. Itu modus operandi ataupun ada grand design untuk memastikan Pakatan Harapan ini kalah. Jadi saya mengharapkan dan saya mencadangkan semua petugas-petugas Pakatan Harapan, terutamanya dun-dun yang PH kalah dengan majoriti yang kecil, tolong semak balik jumlah pengundi yang keluar dan bandingkan dengan borang 14 di semua saluran dan pastikan jumlahnya tally. Jika tak tally, maka mungkin berlaku apa yang berlaku di Sungai Kandis. Jadi itu sebab tuan-tuan, petugas
polling agent dan counting agent ini sangat penting. Mereka sedikit pun tak boleh lalai dan alpa. Kadang-kadang semasa penyiraan itu, untuk lawan kita 9, dia dah ikat jadi 10. Dia baru bilang 9 tapi dia dah ikat seolah jadi 10. Yang kita 11 baru diikatkan jadi 10. Itu semua boleh berlaku. Itu sebab petugas-petugas mesti fokus, tak boleh langsung lalai. Kita tengok seperti yang didakwa di Sungai Kandis. Mana mungkin kertas undi itu boleh diselitkan di celah-celah tong kertas penyiraan itu, kan? Bila dikomplain, bila ditanya baru dikeluarkan, dia kata terselit ada celah-celah tong itu. Itu dakwaan yang dibuat oleh petugas kita di Sungai Kandis. Takkanlah mereka nak menipu. Dan yang paling teruk sekali ialah apabila ditally semula jumlah undi itu, didapati hampir 2,000 kertas undi tidak dikembalikan. Memang tuan-tuan, memang ada kes pengundi dia tak masukkan kertas undi di dalam tong itu. Mungkin petugas SPR tu tak nampak ke? Sepatutnya petugas SPR yang jolok-jolok kertas undi itu, dia kena tanya, kalau tak masukkan encik, kena masukkan lah, kan? Tapi mungkin ada, tetapi tak adalah sampai 2,000. Mungkin satu saluran 1-2 kes. Jadi kalau ada 200 saluran, baru 200. Tapi kalau sampai 2,000, tuan-tuan, there is something wrong happen there, kan? Mungkin ada memang dirancang, memang dirancang di tempat-tempat di mana don-don yang sengit itu. Jadi saya mengharapkan semua petugas-petugas, ketua pacabar, wakil calon sendiri di semua don-don, khususnya di Negeri Selangor yang sengit, dan di seluruh Malaysia di mana keputusan-keputusan itu menyebelahi pihak lawan dan majoritinya sedikit, perlu disemak balik. Semak balik jumlah pengundi yang keluar, talikan dengan borang 14, dan jika ada abnormality di situ di mana jumlah pengundi keluar tidak sama dengan yang ada dalam jumlah borang 14 itu, maka kita kena buat petition. Itu sebab bagi saya, ini dalam masa 21 hari ini, petugas-petugas, ketua pacabar, wakil calon, pengarah JPR dan sebagainya, mesti duduk semeja, kaji balik apa yang berlaku, minta balik semua check sheet, tally sheet semua, dan panggil mana-mana polling agent yang boleh bantu, tallykan borang 13 dan tally sheet kita dengan borang 14. Dan jika sekiranya ada abnormality, beritahu kepada calon, beritahu kepada wakil calon, dan buat petition. Memang tuan-tuan, pilihan raya yang baru ini, kita kadang-kadang tak jangka akan adanya penipuan. Kita selalu dengar zaman dulu ada pengundi hantu lah dan sebagainya. Tetapi yang baru ini, rupa-rupanya ada pihak yang cuba nak menipu, cuba nak mengelirukan, sebagaimana yang berlaku di Sungai Kandis. Tuan-tuan, kita petugas Pakatan Harapan tak akan buat komplain, tak akan buat bantahan kalau tidak ada perkara-perkara yang perkara-perkara yang melibatkan keraguan. Dan kalau macam ni obvious sangat, tuan-tuan, berlakunya penipuan yang obvious. Jadi kita harapkan sekali lagi, tolong cek semua tally sheet borang 13, borang 14 itu, supaya kita dapat tahu sama ada keraguan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.